Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sehari dua ini, kecoh view rendah di semua platform media sosial tentang gelagat cikgu dan anak murid. Sebelum ini riuh tentang anak kepada anak murid itu dilantik sebagai timbalan pengurusi kepada sebuah syarikat. Dan sehari dua ini pula, si cikgunya pula melantik anak kandungnya pula sebagai penasihat. Ini yang dikatakan sebenar-benarnya reformasi. Kenapa saya kata macam tu? Ya, apabila sebelum ini puluhan tahun, belasan tahun, bertahun-tahun kita mendengar apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim bercerita, bercakap, berceramah tentang reformasi, tentang integriti, tentang ketirisan, tentang rasuah dan tentang nepotisme, kronisme. Namun sejak mutakhir ini, apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk memegang jawatan, dilantik sebagai Perdana Menteri, semua itu dilihat terbalik, opposite. Terbalik dengan apa yang beliau perjuangkan selama puluhan tahun. Mana taknya beliau bercakap tentang rasuah, beliau bercakap tentang ketirisan, beliau bercakap tentang integriti. Namun beliau melantik seorang timbalan Perdana Menteri dengan 47 pertuduhan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, iaitu Zahid Hamidi. Kemudian beliau bercakap selama ini hari, semua orang tahu apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim sering mengkritik Tun Dr. Mahathir dengan label nepotism ataupun nepotisme. Walaupun perkara itu tidak mampu dibuktikan sehingga ke hari ini, namun yang menjadi kejutan kita semua, dengan izin Allah Ta'ala juga, apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim sendiri melantik anaknya sebagai penasihat kewangan, penasihat kepada beliau. Konon-kononnya tidak bergaji, tidak berelam. Ya ke? Adakah itu semua bukan berunsur nepotism? Ya, ada yang kata kalau tanpa gaji, tanpa elam itu bukanlah nepotism. Tetapi yang menjadi kemuskilan, yang menjadi ragu-ragu bagi 32 juta rakyat Malaysia adalah latar belakang pendidikan yang ada pada Nurul Izzah. Nurul Izzah seorang yang educated, namun bukanlah bidang kewangan ataupun ekonomi adalah kepakaran beliau. Bagaimana seorang yang tidak mempunyai background ataupun bukan bidang beliau, kemahiran beliau, kepakaran beliau, dilantik untuk menjadi penasihat kewangan? Semua itu tidak terjawab. Cuma apa yang diperkatakan oleh Perdana Menteri, katanya beliau sendiri pun tidak mempunyai latar belakang kewangan, namun beliau pernah menjadi Menteri Kewangan selama lebih 8 tahun. Tak apalah, alasan demi alasan, ya, kita sering kali rakyat Malaysia dihidangkan dengan pelbagai alasan, namun matlamat tidak menghalalkan cara. Belum lagi isu telur, isu ayam, apa semua, isu kos sara hidup yang masih lagi tinggi, tidak turun. Namun datangnya pula dengan isu-isu nepotism ini kepada seluruh rakyat Malaysia. Kita dididik, kita sering diajar oleh orang tua kita ataupun oleh
diberi nasihat oleh orang-orang yang berpengalaman dengan satu perkataan yang cukup cantik, iaitu walk the talk. Ini yang saya tertarik sangat-sangat. Ya, Perdana Menteri kena walk the talk. Kalau nak reformasi, nak bercakap tentang ketirisan, rompakan, integriti, biarlah buat betul-betul. Begitu juga menolak nepotism, menolak kronism, biarlah betul-betul. Biarlah walk the talk, atau senang bahasa kampungnya, cakap serupa bikin. Jadi, saya rasa masih belum terlambat. Kerajaan ini pun baru memasuki perjalanan menuju ke 90 hari, dah 2 bulan lebih. Kita harap Perdana Menteri dapatlah walk the talk dalam isu-isu melibatkan integriti, ketirisan dan juga nepotism maupun kronism. Pada anda semua, fikir-fikir dan renung-renungkan.